Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, adik-adik yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi rasa sangat bersyukur pada Allah kerana limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberi nikmat dalam hidup kita semua. Syukur pada Allah. Ya, saya live dekat Facebook, saya live dekat Instagram. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi dan kasih sekalian, di dalam hidup kita ini, kita cuma nak satu. Kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah sayang kita. Sebab bila dia sayang kita, kita akan dapat segala-galanya. Bila Allah sayang kita, kita akan dapat segala-galanya. Sebab tu kita cuma nak Allah sayang kita. Kita cuma nak Allah sayang kita. Kita kena kejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat Instagram dah 12,000 orang, dekat Facebook 1,000 orang. Dekat Facebook 1,000. Saja tekan dua-dua, jadi mata saya ke kiri dan ke kanan. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat disayangi dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Kalau kat Instagram Syazwi Tikan Prasad Hai Ustaz Fiyah, insya-Allah. Danish, Ustaz dah balik daripada Palestin, dah balik dah. Saya tengah kuarantin. Z Anaziana kat Facebook, VJ Siti Nur Asyah Ahliya, Umi Nurmi Kaila. Saya tak ada alat-alat dekat ni. Kurang alat-alat tahan dengan botol je untuk tahan handphone. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat disayangi oleh Allah SWT, dan semualah yang Islam dan juga bukan beragama Islam. Jadi kita dalam hidup ni sekarang banyak ujian datang. Ujian demi ujian menimpa hidup kita semua. Semua orang sedang ditimpa dengan ujian dalam hidup. Ada orang kehilangan orang disayangi, ada orang kehilangan orang tersayang. Sekarang hari ni banyak kisah-kisah waktu banyak orang bunuh diri, tekanan hidup. Banyak orang bunuh diri, tekanan hidup. Jadi ramai orang tekanan hidup, nak bunuh diri, stres, tertekan. Yang tak bunuh diri pun, kita yang hidup biasa ni pun tertekan. Kita rasa berat. Rasa berat. Saya yang duduk dah lebih 50 hari belum jumpa isteri, anak-anak, dapat tengok ayah baru sekali kan. Alhamdulillah pun dapat tengok rezeki. Jadi ujian menimpa-nimpa. Ujian datang dalam hidup ni tak berhenti. Ujian datang tak berhenti dalam hidup. Ujian datang. Jadi semua ujian yang datang dalam kehidupan kita ini, ujian datang dalam hidup ni, dia tak ada banyak jawapan. Tak ada banyak jawapan. Ada kenapa semua ni terjadi. Orang selalu tanya kenapa ujian, musibah datang dalam hidup. Kenapa tuan-puan? Kenapa ujian datang dalam hidup? Ni COVID-19 dah sampai dah dekat 2 tahun dah. Ujian datang. Saya duduk seorang-seorang dalam hotel ni. Tengok dinding je hari-hari, tak ada orang lain. Tengok dinding kiri kanan pun kita dah rasa resah. Tengok dinding, tengok kiri kanan, kita rasa resah, gelisah. Rasa tekanan hidup, rasa berat. Tengok dinding pun tertekan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ada ujian berlaku dalam hidup saya. Saya diuji oleh Allah. Dan walaupun begini, kita tolong-tolong orang, kita pun ada ujian dalam hidup. Jadi kita tertanya, kita macam ni diuji oleh Allah. Ada orang mengeluh, orang kata bosan, ada orang boring, ada orang rasa sunyi kan, ada orang rasa tertekan. Tapi dalam keadaan begini, kita bersyukur pada Allah. Sebab kita mungkin cukup makan minum. Sebahagian pada kita cukup dengan rezeki yang Allah beri. Mungkin kita ada keluarga di sisi kita, ada isteri, ada anak-anak. Kita ada tempat untuk tinggal. Kita ada kita boleh makan minum. Kita boleh makan minum, kita ada tempat tinggal, kita ada sesuatu dalam hidup. Tapi ada orang dalam hidup dia tak ada semua sekali. Dia tak ada benda nak makan. Sebab tu bila kita diberi nikmat yang banyak dalam hidup, kita kena rasa bersyukur pada Allah.
Kenapa kita diberi makan? Ada orang makan mungkin terlebih sampai terbuang makanan. Ada orang terbuang makanan. Ada orang hari ni mungkin sedang fikir nak makan apa, boring, tak tahu nak makan apa. Ada orang tengah fikir boring, tak tahu nak makan apa. Ada orang hari ni terfikir nak makan apa. Ada sebagian orang pula kan, ada orang tengah fikir nak makan apa. Ada orang fikir nak jalan mana, boring, tak tahu nak jalan mana, tak tahu nak buat apa. Tapi tuan-tuan dan puan yang disayangi, dikasihi oleh Allah SWT sekalian, semua yang menimpa dalam hidup kita ini, semua yang menimpa dalam hidup kita ni, kenapa kita diberi nikmat lebih daripada orang lain? Supaya Allah nak kita bersyukur dan kita berkongsi rezeki dengan orang lain dalam hidup ni. Allah nak kita berkongsi rezeki dengan orang lain. Allah nak kita tolong orang lain. Allah nak kita pandang orang lain. Dulu, zaman-zaman dulu, orang-orang dulu-dulu, mereka sentiasa membantu orang lain. Mereka sentiasa, maaf kat Facebook ni, dia gegar sikit. Sentiasa membantu orang lain. Sentiasa membantu orang. Kita kena niat untuk membantu orang lain. Sentiasa bantu orang. Tolong orang lain. Bila kita tolong orang, nanti Allah SWT akan tolong kita. Kita kena tolong orang. Bila tolong orang, tolong agama Allah, Allah tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa tolong Allah, Allah tolong dia. Jadi untuk itu kita nak Allah tolong kita. Kita nak Allah tolong kita, sayang pada kita. Jadi bila ujian menimpa dalam hidup, kita rasa tertekan, kita rasa ada orang sampai rasa tak tahu nak buat apa, ada orang sampai nak bunuh diri. Untuk tu kita kena ambil tahu tentang hal orang lain, tanya khabar orang lain. Dulu-dulu jiran, tetangga, orang lain dia rasa sayang. Tengok orang susah dia rasa sedih. Ini sifat yang buat seseorang tu disayangi oleh Allah. Bila tengok orang je dia rasa sedih, rasa kesian. Kita kalau tengok orang rasa kesian, rasa sayang, tu tanda Allah sayang kita. Tapi kalau kita tengok orang, kita rasa padan muka dia, kita tengok orang jatuh, susah, sedih, kita gembira, kita sujud syukur, kita tepuk tangan, tu tanda hati kita tengah sakit. Sekarang kes sampai 9K. Ni tulis apa dekat Facebook tadi. Laju, tak sempat nak scroll balik dah. Jadi kes dah sampai 9K. COVID-19 ni banyak sampai 9K. Kita pun dah heran, pening. Kita kalau balik je kat Malaysia ni pening. Sebab betul-betul orang tak keluar rumah. Tak boleh keluar rumah. Pakai mask tu satu lah. Tak boleh keluar rumah, tak pergi sana sini, duduk diam satu tempat. Jadi kita tertekan. Kita orang tua-tua tertekan. Ni Nurul Huda kata frontliner pun teruk kan. Ni saya tengah atur, tengah bincang kawan-kawan dengan tim kita. Kita banyak nak bantu tempat-tempat yang nak buka kan, tempat-tempat pusat kuarantin COVID tu kita nak cuba bantu. Nanti kita keluar, sekarang kita tengah tengok-tengok harga-harga katil-katil. Ada yang pakai katil macam katil askar tu, ada yang perlu beberapa perkara juga, mesin-mesin oksigen tu yang portable, yang boleh gerak. Mesin oksigen tu yang boleh bergerak. Jadi banyak orang dalam hidup ni dia tumbang lah. Banyak orang dalam hidup ni dia memerlukan sesuatu. Banyak orang memerlukan, banyak orang ada keperluan, macam-macam. Jadi kita mula bincang macam keadaan masyarakat ini. Untuk itu tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi dan kasih sekalian, itu ujian ni kita percaya. Dia tak ada 5 jawapan, tak ada 4 jawapan, tak ada 3 jawapan, tak ada 2, cuma 1. Percaya yang Allah sayang kita. Itu kita kena beri harapan kepada semua orang. Allah kata, wahai hamba aku yang dalam kesedihan, kesusahan, walau siapa pun dia, walau apa pun kezaliman atau dosa dia telah buat, Allah kata jangan kamu pernah putus asa daripada rahmat Allah SWT. Jadi kita percaya semua ujian datang ni ada rahmat Allah yang besar nak datang. Ada rahmat Allah yang besar nak datang. Itu percaya mesti ada rahmat Allah yang besar nak datang. Percaya dia sayang kita. So, walau beza agama, bangsa, kita tengok orang kita rasa sayang. Itu kita kena tolong seramai orang kat luar sana. Tolong seramai mungkin orang kat luar sana. Saya sebut ada 3 perkara yang menyebabkan rahmat Allah turun pada kita. 1, kita nak rahmat Allah turun pada kita, kita betulkan hubungan kita dengan Allah SWT. Kita betulkan hubungan kita dengan Allah. Betulkan hubungan dengan Allah. Kita tahu yang boleh beri kebaikan, beri keburukan ni cuma Allah SWT. Jadi yang boleh beri baik atau buruk ni cuma Allah. Kita cuma nak beri baik atau buruk ni semua daripada Allah. Tentu kita percaya apa saja ujian datang sekarang datang daripada Allah SWT. Allah sayang kita. Tentu kita tolong satu sama lain.
kita bantu-membantu, tolong-menolong. Maaf gegar-gegar Facebook. Jadi kita nak Allah tolong kita. Tu kita cuma nak Allah SWT ke kita dengarkan Instagram dia. Kita cuma nak Allah tolong kita. Kita cuma nak Allah SWT bantu kita. Sebab kalau dibantu kita, segala musibah ni boleh hilang, akan hilang. Bila kita saling dapatkan rahmat Allah SWT. Tu kita jaga hubungan dengan Allah. Bangun malam, Zaidi, Allah sayang. Percaya dia sayang. Walau berat mana pun ujian. Tadi saya baru call ayah saya, buat video call. Saya baca Yasin dengan ayah. Baca Yasin pada ayah. Ayah dah tak gerak sangat dah, kaki, tangan. Kat ayah saya kat hospital, saya buat video call baca Yasin. Jadi bila saya baca Yasin, saya fikir apa dia yang baca Yasin, apa kisah dalam surah Yasin. Allah cerita dia, Allah hantar 2 Nabi. Allah kuat dengan 3 orang Nabi. Ketika tu Allah hantar pada hujung kampung. Dia cuma orang biasa. Dia kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikut mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, yang minta upah, mereka berada atas jalan yang betul. Untuk tu ada satu orang yang menyokong orang buat kebaikan. Dia cuma sokong orang buat baik. Saya tahan dengan botol ni. Dia cuma sokong orang buat baik. Kerana dia sokong orang buat baik, dia telah dibunuh dan dipukul oleh kaum dia. Kemudian Allah kata dia telah mati. Dan bila kita tengok dia mati, kita kesian. Kita kadang tengok orang bila dalam kesusahan, bila orang mati, orang kita pun kesian. Ini kalau macam saya kan, bila kita senang, kita katakan bagus kalau mak saya ada, kan bagus kalau ayah saya ada, kan bagus kalau orang yang kita sayang ni ada. Kita fikir macam tu. Kan bagus kalau ada orang yang kita sayang. Kalau ada orang yang kita sayang kat sebelah kita kan bagus. Kita mula fikir macam tu. Kita mula fikir kalau ada orang yang kita sayang ni kan bagus, nikmat hidup kita. Tapi sebenar-benarnya, saya adjust Jadi kita nak orang yang kita sayang ni ada dekat sisi kita. Kita nak orang yang kita sayang ni ada dekat sisi kita. Kita nak orang kita sayang ada dekat sisi kita. Kita nak orang kita sayang ni ada dekat sisi. Dan kita, apa saya cakap pun saya tak tahu dah ni. Jadi kita nak orang yang kita sayang ni, kita nak Allah sayang kita. Untuk tu tuan-tuan dan puan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, bila kita nak Allah sayang kita, kita kena saling jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Tu jaga solat fardu awal waktu. Kalau kita jaga solat fardu, Allah tolong kita dunia akhirat. Siapa jaga solat, Allah akan jaga di dunia dan di akhirat. Dan saya sebut tadi, kita kena rasa sayang pada orang lain. Kena rasa sayang pada orang. Tengok orang susah, kita tolong, kita bantu. Kita lihat semua orang dengan perasaan sayang. Tengok semua orang dengan perasaan sayang. Tengok semua orang rasa sayang. Tuan-tuan, saya live dekat Instagram je lah. Saya live dekat Instagram. Kedua-dua pun tak apa. Mata saya dah ke atas ke bawah dah. Kita nak Allah SWT sayang kita, kita nak Allah bantu kita dunia dan akhirat. Kita nak Allah bantu kita dunia dan akhirat. Sekejap kita nak Allah SWT bantu kita. Untuk tu kita cuma perlu pertolongan Allah. Ustaz nampak comel, Alia. Comel ya. Dekat Instagram nama remaja-remaja, Wafi, Jeffrey. Saya Kristian tapi saya selalu follow dan dengar apa Ustaz cakap. Jeffrey Linggi 99. Saya tersentuh nak masuk Islam. Masya Allah. Jadi Jeffrey, jadi kita rasa sayang pada semua orang tanpa mengira bangsa, agama dia, Islam, Buddha, Hindu, Kristian. Kita rasa hormat kita sayang semua orang. InsyaAllah apa saja niat kita, Jeffrey, moga Allah mudahkan. Boleh belajar, boleh tanya kan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang Allah SWT sayangi sekalian, untuk itu Jeffrey nanti boleh tanya. Tanya saya atau tanya kawan-kawan lain. Boleh. Jadi kita kena tolong semua orang. Dalam keadaan genting begini, kita kena tolong semua orang. Tanpa mengira bangsa. Tanpa mengira agama, kena semua orang kita tolong. Semua orang kita pandang. Tolong. Bila kita tolong je, tu tanda Allah sayang kita. Tapi apa yang terjadi sekarang? Zaman sekarang ni zaman orang ujian berat. Zaman orang, ada orang tengah risau nak, saya sebut tadi, ada orang risau tengah nak makan apa. Wah, nak tidur mana? Nak jalan mana? Ada orang tengah risau nak buat apa dalam hidup. Seseorang risau apa dia nak buat dalam hidup. Tapi sebenarnya apa yang kita nak? Apa yang kita nak dalam hidup ni? Kita cuma nak satu.
Satu perkara je kita nak kejar dalam hidup ni. Kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma nak redha Allah. Dulu masa saya kecil-kecil, ayah saya kan saya sebut, dia ayah yang rajin, kuat kerja. Dia buat kita rasa Ain Ustaz cerita surah Yasin. Kemudian tinggal surah Yasin tadi. Jadi satu orang keluar pada hujung kampung, nama dia Habibun Najar. Dia cuma orang biasa tapi dia menyokong nak buat kebaikan. Tu kena sokong orang buat baik. Orang buat baik ni sokong. Nanti Allah sayang kita. Kita jangan, dalam Quran kata penipu nak agama. Siapa penipu nak agama? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, penipu nak agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa penipu nak agama? Orang yang tak suka orang miskin, tak suka anak yatim. Tak suka tolong orang miskin, tak suka tolong anak yatim. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin, dia tak suka tengok orang tolong anak yatim. Bukan saja dia tak suka tolong orang miskin, tolong anak yatim, bahkan dia tak suka. Bahkan dia tak suka tengok orang tolong orang miskin, dan dia tak suka tengok orang tolong anak yatim. Dia tak suka. Dia dah tak nak tolong, dia tengok orang tolong pun dia tak suka. Dia tengok orang tolong pun dia tak suka. Dia tak suka tengok orang tolong anak yatim. Dia tak suka tengok orang tolong orang miskin, dia tak suka tengok orang tolong anak yatim. Jadi kita kena tolong orang miskin, anak yatim, tolong. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekarang Malaysia tengah diuji oleh Allah dengan uji yang berat. Kita sekarang umumnya seluruh dunia diuji, tapi kita kat Malaysia ni kira dah teruk diuji. Ujian kita berat. Saya duduk kat 14 hari kat hotel ni, kuarantin. Itu pun saya dah tak tenteram dah, sebab biasa kita buat sesuatu kan. Jadi kita boleh nampak ujian-ujian menimpa, kita rasa resah. Tengok hospital penuh, melimpah sampai keluar. Dan kita tengok orang tidur dalam kereta. Saya tengok orang tidur dalam kereta, semua saya dapat berita tu lah. Ramai tag saya. Tapi biasanya saya buat sesuatu. Saya buat sesuatu. Kali ni saya tak boleh buat apa-apa. Duduk kat sini. Ada sebahagian kita hantar bantuan-bantuan. Tapi selalunya kalau malam saya tengok, malam ni kita terus gerak. Naik kereta, terus gerak, pergi tolong. Tapi banyak orang susah sekarang tidur bawah jambatan. Sedih tengok yang adik kat mana saya tak sempat jumpa kan. Mungkin ramai dah bantu dah. Kita ni cuma sebahagian kecil daripada usaha yang banyak. Usaha kerajaan, usaha pusat zakat, usaha masyarakat. Ramai orang bantu. Jadi ada orang tidur bawah jambatan. Ada nampak tuan-puan nampak orang tidur bawah jambatan. Allahu Akbar. Saya tengok orang tidur bawah jambatan, kesian dia. Tidur bawah jambatan. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Ihsan kan. Moga Allah ampun dosa kita. Kalau satu orang tidur bawah jambatan, saya tidur lena dekat hotel, nanti kat akhirat Allah tanya. Tidur sedap-sedap kat hotel, ada orang tidur bawah jambatan. InsyaAllah tanya kita. Saya pernah ceritakan, saya jumpa budak bawah jambatan. Saya tengok seorang adik tidur bawah jambatan. Apa adik tu buat bawah jambatan? Tidur bawah jambatan. Saya tanya, buat apa kat sini? Dia kata, Ustaz saya jahat. Saya keluarga halau pada rumah. Saya pegang baby tidur bawah jambatan. Dia kata, Ustaz saya jahat kan? Allah tak maafkan saya kan saya jahat? Saya cakap kat dia, tak adalah adik. Awak baik. Allah sayang awak. Mana saya baik Ustaz, saya jahat. Saya masuk neraka kan kalau saya mati? Saya cakap kat dia, tak adik. Awak kalau mati tak masuk neraka. Awak masuk syurga. Mana pula masuk syurga Ustaz, saya jahat. Saya berzina, buat jahat, saya lawan keluarga. Tak adik, awak baik dia, awak baik. Tak adalah Ustaz jahat. Masuk neraka kan Ustaz? Saya kalau mati sekarang masuk neraka kan? Saya pula diceramah. Jadi beritahu dia, tak adik, kalau mati sekarang bukan awak masuk neraka. Saya dulu masuk neraka. Kenapa Ustaz masuk neraka? Kenapa Ustaz masuk neraka? Ni ada seorang Ustaz suruh seluruh Sarawak blackout. Saya tak pasti ni. Ada seorang tulis kat komen. Jadi dia kata, Ustaz kenapa Ustaz masuk neraka? Saya cakap kat dia, rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam. Tapi awak dah tidur kat bawah jambatan KL ni dah berbulan-bulan. Dah 2 bulan. Baby awak dah 2 bulan. Tapi saya tidur lena kat rumah. Nanti Allah tanya saya di akhirat nanti. Awak baik dik? Ajak dia makan. Ustaz layan baik-baik. Kenapa saya jahat lah Ustaz? Saya orang yang tak kisah. Orang tu agama apa, dia pakai apa, dia tak pakai baju ke, tak pakai seluar ke, dia gila ke, rambut dia penuh kutu ke, badan macam mana pun. Walaupun kadang-kadang ada sikit rasa macam kawan lepas jumpa tu saya basuh tangan, bersih-bersih, mandi sebab saya ada anak-anak, keluarga kan nak makan.
Tapi saya tak pernah rasa macam macam apa? Macam nak hukum orang ke tak. Itu bukan saya lah. Sebab saya tahu macam mana dulu saya pun bukan sesiapa. Saya sedar Allah ambil saya. Allah kutip saya, didik saya, beri saya Islam, didik saya dengan kebaikan agama ini. Dan saya nak berkongsi kebaikan tu dengan semua orang. Nak tolong semua orang dalam dunia. Tuan-tuan sekalian, kita dalam hidup ni, apa yang kita nak kejar dalam hidup? Kalau kita fikir untuk kita punya makan, berapa banyak kita boleh makan? Makan sepinggan je. Kalau orang kaya banyak duit, lagi dia tak makan, dia kena makan nasihat. Sebab dia dapat kesedaran ilmu lebih, dia akan makan makanan diet. Dia makan sihat, itu tak boleh makan, ni tak boleh makan, dijaga. Orang susah dia nak makan pun susah. Ada orang dah duit banyak, semua dia tak boleh makan dah. Gula memang dia tak ambil dah. Kita pun heran kan, kita kalau tak ada gula tu kesian lah. Minum pun tak ada gula, kata orang susah. Tapi kalau orang dah kaya-kaya selalu, gula pun tak boleh makan. Jadi satu kali berapa kali boleh makan nasi, berapa banyak? Sepinggan je, tak boleh makan 2 pinggan, 3 pinggan, 10 pinggan. Tinggal rumah berapa banyak boleh duduk rumah? Kita ada 10 biji rumah. Boleh tinggal satu masa berapa rumah? Sebiji. Rumah besar, tak salah nak rumah besar. Saya pun rumah taklah kecil, tapi akhirnya macam mana tahu? Rumah besar, akhirnya duduk dekat-dekat. Kalau tengok TV nak duduk sekali, makan nak meja sekecil-kecil. Kalau meja besar sangat macam meja Dracula kan. Seorang kat ujung sana, seorang kat ujung sini, makan pun dah tak rasa nikmat. Jadi makan pun nak dekat-dekat, tidur nak dekat-dekat. Kereta dia 20 biji. Satu masa boleh bawa berapa kereta? Satu kereta je. Satu rosak, ada satu lagi. 7 orang harapkan. Akhirnya macam tu je. Baju banyak baju. Akhirnya boleh pakai berapa? Boleh pakai satu je. Jadi apa nikmat hidup ni? Nikmat hidup ni bila kita ada baju selai, tengok orang susah, kita boleh bagi selai pada dia. Itulah hari bahagia dalam hidup ni, ketenangan. Kita ada rumah, kita boleh beli rumah, sewa rumah untuk orang lain. Orang tak ada rumah, bawah jambatan, dalam kereta, orang kesusahan, kita bagi dia rumah. Itulah kebahagiaan hidup kita. Dulu saya kerja kuat-kuat, saya nak tolong mak saya. Irfan, meja Dracula Ustaz. Meja Dracula. Panjang kan cerita orang putih tu. Ujung sana seorang tak nampak muka. Besar meja. Jadi, apa nikmat hidup ni? Saya lu kerja kuat-kuat nak tolong mak. Sebab masa susah. Makan sepinggan, kami kena share. Ramai-ramai share. Sepinggan nasi kena share. Susah, masa keluarga susah. Bagi duit, jimat-jimat. Masa ayah saya bankrupt susah, duit pun jimat-jimat. Saya kata kat mak saya, mak, nanti kan Abid nak kerja kuat-kuat, Abid nak tolong mak. Sebab saya sayang mak saya. Saya nak tolong mak. Mak, nanti Abid nak bawa mak pergi jalan, pergi Langkawi. Mak, nanti kan Abid nak bawa mak, Abid belikan mak emas ya. Mak, nanti kan Abid nak bawa mak pergi. Mana-mana je mak nak pergi, semua Abid nak bawa. Sebab keluarga saya susah. Kali pertama saya beli kereta Iswara. Kan? Bawa kereta Persona. Beli kereta Persona, bawa mak saya naik. Saya balik kampung, bawa mak naik. Saya ajak ayah saya naik. Wah, mak saya pun gembira. Naik kereta apa? Naik kereta Persona tu bahagia. Kereta Proton Persona bahagia. Saya kata, mak cantik tak kereta Abid? Sampai sekarang saya ingat. Nangis tunjuk kat mak kereta Persona. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya kerja kuat-kuat. Saya ni nak tolong mak saya. Satu hari Allah beri saya rezeki. Hari saya ada rezeki banyak tu, mak saya dah terbaring kat sebelah saya. Mak saya dah terbaring kat sebelah saya. Dan saya berdoa, saya selalu rasa macam nak mak saya ada kat sisi saya, dan saya nak belanja di pemakan, saya nak pergi di Langkawi, saya nak pergi mana-mana. Saya sangat sayang mak saya nak bawa di mana saya nak pergi dalam hidup saya. Kadang-kadang saya naik kapal terbang seorang-seorang, dapat business class, duduk seorang-seorang. Saya terfikir kalau ada mak saya kan best, boleh duduk kat sebelah saya. Saya pergi jalan-jalan, saya kata, mak ada, boleh ajak mak makan kan. Ada kereta besar sikit, saya teringin kalau mak saya ada kan best. Saya teringin nak mak saya ada kat sisi saya. Dan saya nak mak saya kat sisi saya. Tapi hari saya ada semua sekali, mak saya dah tak ada, saya sedih. Tapi dalam Quran kata, bila orang buat kebaikan, sokong buat baik, tolong orang lain, berdakwah, hidupkan agama, tolong orang miskin, anak yatim, tolong masyarakat, bangunkan negara kita kembali dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan kasih sayang. Dan kalau mereka mati pun macam kisah surah Yasin tadi, Habibun Najat dia dibunuh kerana ajak orang buat baik. Kemudian Allah kata apa? Allah bila dia mati je dia kata qila duhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila duhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Masuklah kamu dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baik kalau kaumku mengetahui. Saya nak mak saya ada kat sisi saya dalam hidup saya sekarang. Tapi mak saya pula kalau boleh, kalaulah anak-anak aku tahu
betapa indahnya syurga ni. Kalaulah anak-anak aku tahu betapa indahnya akhirat ni. Kalau anak-anak aku tahu, inilah kehidupan kita semua akan pergi. Kehidupan mana? Kehidupan selepas mati, yakni akhirat. Untuk itu, kita bekerja kuat. Kita nak bahagiakan orang kita sayang. Kena kerja kuat. Allah suka orang rajin. Allah tak suka orang malas. Allah suka orang rajin, bekerja kuat. Bukan malas, tunggu je tak buat apa-apa. Tapi, dia beritahu apa? Yang kita nak kejar sebenarnya apa dia? Akhirat. Tadi saya baca Yasin kat ayah saya. Baca Yasin. Bila baca Yasin, ulang. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam daripada Tuhan yang qaulan mir rabbir rahim. Tuhan yang maha penyayang. Salam sejahtera daripada Tuhan yang maha penyayang. Di akhirat nanti, kita cuma nak dengar salam daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Allah. Kita cuma nak satu hari kita mati dan Allah kata, aku redha pada kamu. Aku sayang pada kamu. Sejahtera atas kamu. Itulah kebahagiaan kita yang sebenar-benar. Itu abang kakak, adik tuan puan sekalian. Ujian datang ini nak mengajar kita supaya lebih menyayangi orang lain. Untuk menyayangi orang lain. Allah nak bersihkan kita dan dunia ini daripada sifat sombong, sifat tamak, sifat dengki, sifat mentingkan diri sendiri, khianat orang lain. Allah nak tunjuk sesuatu. Allah tak nak kita berdengki dengan orang lain. Ramai orang berdengki kan. Kita tengok orang dapat kebaikan, kita dengki, sakit hati. Wah, kita pun benci betul kat dia. Kadang tak ada kacau orang pun, kita pun tak kacau orang. Kita cuma buat kebaikan. Dan orang sekarang pun bincang. Contoh kalau saya mula tolong orang, orang pun mula fikir. Orang pun cakap, ustaz ni langgar sana, langgar sini. Nah, saya tak langgar. Mana kita buat, sebenarnya yang kita nak fikir siapa? Saya makan sepinggan, abang makan sepinggan. Jadi kita dua orang bergaduh, saya dengan abang bergaduh sebab sepinggan nasi tadi. Patut tak patut? Tak patut. Patut kita bersyukur. Awak ada sepinggan nasi, saya ada sepinggan nasi. Tapi ada orang dalam hidup, pada pagi tadi belum makan. Orang itu kita kena fikirkan. Orang tu yang kita kena fikirkan. Abang tidur atas tilam selesa, lembut. Saya tidur kat hotel lah ini. Bukan hotel paling mahal, tapi hotel biasa, sederhana, tapi sedap, selesa. Saya tidur lena. Jadi, abang pun tidur atas katil yang lena. Tapi saya fikir tentang abang fikir tentang saya. Bergaduh entah apa-apa, berebut nak katil ke, berebut nak nikmat dunia lebih lagi. Sedang kita berebut nikmat dunia yang Allah beri banyak, ada orang kat dunia ni tak ada tempat tidur, tak ada makan minum. Bukan seorang, ramai. Kenapa Allah buat dalam dunia ada orang yang beri rezeki lebih? Macam kita contoh, beri rezeki lebih. Malam-malam ni boleh dengar live ceramah. Boleh duduk dengan live ceramah ni. Boleh ada internet, boleh bagi ceramah. Saya pun bukan main selesa dalam ni, ada aircon, nikmat. Pernah tak terfikir kenapa dapat semua nikmat ni? Pernah tak fikir? Saya sebagai manusia, bagi hamba Allah, pernah tak saya fikir kenapa Allah beri saya nikmat ni? Kenapa Allah beri saya makan lebih pada orang lain? Kenapa Allah beri saya dapat rezeki, ada kenderaan, boleh pergi mana saja, boleh tolong orang sana sini? Kenapa Allah beri saya rezeki, contoh dapat masuk Gaza contoh bawah ni, rezeki ke Palestin, walaupun macam mustahil. Allah rezekikan dapat balik semula, masih hidup selamat ada kat sini, tak kena bom, ada balik ke Malaysia semula. Jadi kenapa Allah beri rezeki ni? Pernah tak terfikir kenapa semua nikmat ni datanglah hidup kita? Pernah fikir tak kenapa kita duduk kat tempat kita duduk sekarang? Pernah tak tuan-tuan fikir kenapa kita dapat tidur kat tempat tidur kita sekarang? Pernah tak fikir kenapa kita masih ada mak ayah yang sangat sayang kita? Kita ada isteri, anak-anak yang boleh bergelak ketawa dengan kita. Tahu tak kenapa? Mesti orang cakap, kalau kita cakap awak pandai lah sebab tu awak kaya. Awak ni cerdik, banyak duit, pandai. Awak ni hebat, kuat. Awak ni memang orang awak punya kebolehan, awak kaya. Boleh tak cakap macam tu? Tak. Sebab apa orang selalu cakap? Tak adalah saya bukan pandai sangat. Tak adalah saya bukan hebat sangat. Saya bukan siapa-siapa pun. Ini semua rezeki Allah je. Rezeki Allah. Allah nampakkan baik bukan sebab baik, sebab Allah banyak tutup aib. Saya mungkin tuan-puan nampak ada baik sebab cuma kerana Allah tutup aib saya, bukan sebab saya baik, sebab Allah tutup aib saya. Allah tutup aib saya nampak macam baik. Tuan-puan puji baik-baik, alhamdulillah. Jadi nampak baik. Jadi kerana Allah tutup aib, jadi kenapa Allah beri rezeki yang banyak, beri semua sekali? Tahu tak kenapa? Supaya Allah nak kita kongsikan dengan orang lain. Allah nak kita kongsikan dengan orang lain kat luar sana. Kita berterima kasih pada Allah. Apa yang kita ada ni, kita kongsi dengan seramai mungkin orang dalam dunia ni, dalam Malaysia. Ni zaman dah tak sama macam dulu. Tak sama macam dulu. Ujian berat. Ujian sangat berat. Untuk tu ujian zaman ni untuk kita membantu orang lain. Dan matlamat kita ialah akhirat. Kehidupan kita ialah yang kita akan tuju
Apapun siapa tuan-puan, apapun agama tuan-puan kita percaya, satu hari kita mesti mati. Dan mati bukan mati habis macam tu je. Ada kehidupan selepas mati. Apa dia? Akhirat. Kita akan jumpa atuk nenek kita sayang. Kita akan lupa pakcik makcik kita sayang. Kita akan jumpa ramai orang yang kita sayang dalam hidup ni. Untuk tu kita kena niat untuk bantu seramai mungkin orang dalam dunia ni. Tolong ramai orang. Kesian ramai orang. Itu yang selalu buat saya sedih. Sebab bila kita jumpa orang, semua orang ni baik-baik. Baik-baik semua sekali. Sebab tu saya kalau orang cakap saya keji saya ke, orang cakap buat macam-macam yang tak baik kat saya, saya setakat ni saya belum balas lagi. Mungkin saya tak berkenan ke, saya sedih juga. Tapi saya tak pernah balas lagi kat Facebook ke Instagram. Saya bagi peluang untuk cakap orang buat apa pun. Sebab apa? Sebab saya fikir macam tak ada faedah. Tak ada faedah saya nak terangkan benda-benda macam tu. Sebab ada kehidupan kita akan pergi, yang ni akhirat. Ada kehidupan kita akan pergi akhirat. Ada orang yang dalam dunia ni susah, yang tersalah jalan. Dah lah susah, salah jalan pula. Ada rosakkan hidup. Duduk bawah jambatan. Saya jumpa ramai adik-adik perempuan-perempuan. Dia maafkan, dia baik-baik. Dia diuji oleh Allah. Lepas bersalin duduk bawah jambatan, tepi jalan. Jadi bila kita jumpa dia, yang jadi pelacur, duduk kat lorong-lorong. Bila kita jumpa dia, semua baik-baik. Bawa pergi program-program. Ada yang balik kampung, berubah. Jadi kita rasa macam Allahu Akbar. Ramai orang rindu kebaikan ni. Sekarang zaman semua tertekan, stres. Ada orang sampai bunuh diri. Mungkin ada yang memang sakit kemurungan apa? Mental illness. Kena jumpa pakar-pakar, sekretari sebagainya. Ada juga yang memang dalam hidup mungkin satu memang sebab penyakit. Memang penyakit dia kalau tak makan ubat tu, dia memang akan pergi bunuh diri. Penyakit. Memang penyakit. Dia bukan sebab dia apa-apa, memang penyakit dia. Sejenis penyakit yang tak nampak kat luar, dia kat dalam. Tapi penyakit yang berat. Kena jumpa pakar-pakar dia, sekretari sebagainya. Tapi ada juga orang yang memang tertekan. Apa buktinya? Kita sendiri. Kita 2 minggu, 4 minggu, sebulan tertekan tak? Tertekan. Saya dah 10 hari duduk kat hotel, tak keluar bilik. Tertekan. Menghadap dinding je. Semayang, berzikir, sampai berasap zikir. Baca Quran sampai berasap. Maksudnya, ya Allah. Tengok CV sampai tak tahu tengok apa. Tapi bila saya fikir balik, saya macam ni punya banyak nikmat pun, saya boleh rasa gelisah, rasa sedih. Saya terfikir macam mana ramai orang kat luar sana. Macam ramai orang yang kat luar sana, yang mereka tak bernasib baik macam kita. Mereka bukan, rezeki dia bukan macam kita. Kenapa Allah nak buat macam tu? Supaya kita memberi pada orang lain. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi disayangi oleh Allah. Sebab hidup mereka ni bila dia susah je dia ingat orang. Bila dia senang pun dia ingat orang. Kita susah, kita mula marah-marah, maki hamun semua orang. Kita pula kalau dah senang pula, kita sombong, lupa diri. Cakap pun dah mula angkuh. Mula rasa diri. Nampak kita punya keakuan saya. Tak. Bukan saya. Semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat ni disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Allah. Mereka sentiasa risaukan akhirat. Risau akhirat. Kita akan pergi akhirat ni. Ini bukan cerita-cerita. Mana orang-orang kita sayang? Kan ramai dah tak ada. Ramai orang dah tak ada. Saya sayang mak saya, tapi dah tak ada. Saya sayang betul mak saya. Betul-betul sayang mak saya. Saya dengan mak saya memang rapat. Saya kalau call mak berjam-jam. Call mak berjam-jam. Dalam phone siap cium-cium phone tu. Saya angkat mak. Dia lah tempat pertama saya nak mengadu. Tempat saya nak luar. Bila dia hilang, saya rasa macam, saya rasa separuh nikmat hidup saya ni hilang bila mak saya meninggal dunia. Saya rasa separuh hidup saya, nikmat hidup saya ni hilang bila mak saya meninggal dunia. Sekarang saya pun kosong juga. Ayah saya pula sakit kan, dah tak sedar. Jadi separuh, sekarang rasa macam separuh lagi nak hilang daripada dunia ni. Jadi apa yang membuat kita kuat dalam hidup? Apa yang boleh buat kuat dalam hidup? Saya memang kerja kuat-kuat ni memang untuk mak saya. Saya dapat duit pertama RM800. Semua duit tu saya bagi kat mak. Mak tu yang buat kita rasa kuat dalam hidup. Mak ni. Tak ada mak dia macam kosong. Macam kosong hidup ni, separuh hilang. Besarnya nikmat mak ni. Besarnya nikmat mak ni. Kita ada satu dunia harta, kita akan dapat beli satu ciuman mak. Kita ada satu dunia harta, kita akan dapat rasa seperti mana kita dengar suara mak kita sendiri. Tak akan dapat. Tak akan sama sampai bila-bila. Untuk itu, apa yang kita nak dalam hidup ni, kita nak yang dia sayang kita. Kita cuma nak dia sayang kita. Kita cuma nak Tuhan tu sayang kita. Itu selalu saya pesan diri saya lah. Kita kena selalu betulkan niat kita. Cuma nak Allah sayang kita. Cuma nak Allah sayang kita.
Ya Allah, gunakanlah saya, keluarga saya, isteri, anak-anak saya untuk kebaikan, untuk tolong seramai mungkin orang dalam dunia. Ya Allah, tolonglah saya, gunakan saya untuk tolong orang lain. Sampai bila? Sampai mati. Dan tak tahu berapa baki masa yang tinggal. Saya mula-mula buat kerja ni, segala puji bagi Allah. Saya syukur ke Allah. Hari tu dia ambil saya buat kerja ni masa umur saya 12 tahun. Dia bawa saya buat kerja-kerja macam ni masa saya umur saya 12 tahun. Kali pertama. Saya ingat kali pertama orang bawa saya pergi berdakwah, pergi khidmat masyarakat, umur saya 12 tahun. Kali pertama saya tengah malam, saya tengah tidur atas tuala. Sekali cikgu saya dah bangun tidur, saya tengok saya tidur atas toto. Cikgu yang punya alas tidur tadi dia bagi kat saya, dia pergi nangis dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia nangis kuat-kuat, dia nangis doa. Dia nangis kuat-kuat, dia sembahyang doa ke orang lain. Tahu tak apa dia doa? Ya Allah, kesianlah, sayanglah pada kami, sayanglah ke umat ni. Ya Allah, sayanglah kami, ya Allah, sayanglah umat ni. Ya Allah, sayanglah kami, sayanglah umat ni. Ya Allah, sayanglah kami, sayanglah umat ni. Ada manusia-manusia dalam dunia yang berjalan, makan, minum, berkeluarga, tapi waktu malam dia tak berhenti doakan untuk manusia yang lain. Dan inilah manusia Maulana Inamul Hasan kata, ramai orang dalam dunia dah mula buat kebaikan, alhamdulillah, berdakwah, tolong orang, khidmat masyarakat, cari rezeki yang halal, bangunkan orang lain, khidmat keluarga. Tapi kata Maulana Inamul Hasan rahmatullahi alaih, apa yang kurang dalam umat ni, orang-orang yang bangun di waktu malam, menangis untuk manusia yang lain. Untuk tu, waktu malam kita kena doakan buat saudara kita. Allah nak tengok kita nangis waktu malam, berdoa. Yang bukan Islam ada cara tuan-puan belajar. Itu yang Islam, kita kena rasa sayang. Malam-malam sunyi-sunyi tak ada orang, tengah tidur, nangis. Ya Allah, umat, ya Allah. Ya Allah, kesianlah manusia ni, ya Allah. Sayanglah pada kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Sayang kami, ya Allah. Umat ni, ya Allah. Umat ni, ya Allah. Ya Allah, umat ni, ya Allah. Sayanglah mak ayah kami, sayanglah isteri kami, sayanglah anak-anak kami, ya Allah. Sayanglah adik-beradik kami, sayang keluarga kami. Sayang orang-orang miskin, ya Allah. Sayang anak-anak yatim, ya Allah. Sayang orang-orang susah, ya Allah. Ya Allah, sayanglah kami, ya Allah. Malam kena nangis, ya Allah, hidayah umat, ya Allah. Ya Allah, sayanglah umat ni. Malam kita kena nangis. Dan kita kena nangis pada Tuhan, nangis pada Allah. Cakap-cakap dengan Allah, berbual dengan Allah. Kita sunyi dalam hidup. Tahu tak kenapa? Kita kurang cakap-cakap dengan Allah. Allah rindu kat kita. Rusilawati, Muhammad Syazwan, Hafiz Muhammad dekat Facebook. Masya Allah, Hafiz Muhammad kan banyak tolong orang, khidmat masyarakat. Tahniah Syabas kan, orang yang baik, Masya Allah. Siti Aisyah, Jahara Manan, Dia Halim, Zuhusni dekat Instagram pula, Alisha. Jadi malam doa dengan Allah. Allah nak tengok kita mendoakan satu sama lain. Doakan semua orang. Ya Allah, sayanglah umat ni, kesianlah umat ni. Ya Allah, kesian umat ni, sayanglah umat ni, ya Allah. Ya Allah, sayang umat ni. Doa, malam nangis doa. Dan bagi masa sikit doa untuk semua orang. Doa, ya Allah, kesian doktor-doktor. Ya Allah, kesian frontliner, nurse-nurse. Ya Allah, kesian MA, nurse, doktor, ya Allah. Hospital, klinik-klinik, ya Allah, kesian, ya Allah. Ya Allah, kesianlah orang miskin, ya Allah. Ramai lapar, ya Allah. Macam manalah dia orang teruskan hidup, ya Allah. Susah dia, ya Allah. Dulu, ya Allah, kami walau ada kerja yang baik, kalau kami orang kerja sendiri ni, seminggu je tak ada kerja, 2-3 hari saya tak ada kerja, saya dah tak ada duit nak makan. Ya Allah, macam mana ya kan, dah lama dah. Macam mana orang nak bayar tu, bayar ni, ramai dah tak ada kerja, ya Allah. Orang berniaga pun tak boleh berniaga. Kalau berniaga tak apa, berniaga pun tak boleh. Bukan senang. Ada orang kata carilah, buatlah berniaga. Tak, ada tak senang. Boleh usaha, jangan putus asa. Tapi dia tak senang macam kita cakap. Saya berniaga, saya tahulah. Maksud saya tahu ni, saya banyak kali buat begitu, begini. Sekali dah nak hilang tu, nak tak ada tu, memang tak ada. Buatlah begitu, lama juga nak dapat balik. Tiba Allah nak bagi, datang rezeki, datang je. Untuk tu, siapa yang diberi rezeki lebih, ingatlah. Kenapa Allah beri kita bertuah lebih pada orang lain? Allah nak kita cari pandang orang lain. Allah nak kita lihat orang lain. Tolong orang lain. Imam Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali, setiap malam, dia kata, dia setiap malam sebelum subuh, dia bagi roti kat rumah setiap orang. Dia bagi roti kat rumah semua orang. Semua orang dia bagi roti. Senyap dia bagi. Sampai orang tak tahu siapa bagi. Satu hari bila dia bangun, satu hari bila beliau meninggal dunia, dia tahu punya beratus rumah dia bagi makan setiap hari. Beratus rumah dia bagi makan setiap hari. Dulu orang ada sifat kasih sayang. Jadi sifat kasih sayang. Jadi kita buat sedekah sembunyi. Banyakkan sedekah sembunyi. Senyap-senyap sedekah. Dalam masa yang sama, sedekah terang-terang pun kena ada. Supaya doa-doa orang miskin, orang-orang susah ni tak dipandang rendah. Kadang orang
Bila nampak orang miskin, orang lari. Orang kalau nak dapat rezeki lebih, orang cari orang kaya. Orang cari orang besar-besar. Orang cari menteri-menteri, datuk-datuk, orang cari orang besar supaya projek banyak masuk. Supaya dulu lagi. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, nak jadi kaya, nak senang hidup, jangan cari orang kaya. Cari Allah. Macam nak cari Allah? Allah simpan dalam doa-doa orang miskin. Orang miskin tak boleh bagi projek. Orang miskin, anak yatim, tak boleh, memang tak ada projek lah. Tak boleh bagi tanah, tak boleh bagi sokongan. Dia cakap pun tak dengar. Tapi bila kita tolong dia, tahu tak siapa tolong kita? Allah tolong kita. Allah suka. Kan ada doa, ya hayyu ya qayyum birahmatika, ya bukan, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya zal ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin. Sampai ya rahimal masakin. Saya selalu dengar ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, yang mengasihi orang-orang miskin. Tu ni waktu kita kena cari doa-doa orang miskin. Secara sembunyi atau terang-terangan untuk jadi contoh untuk yang lain. Cari doa-doa orang miskin. Cari doa-doa orang miskin. Cari doa orang miskin. Banyakkan sedekah sesembunyi. Banyakkan juga sedekah terang-terangan untuk menjadi contoh supaya suasana yang baik ni berterusan. Untuk tu tuan-tuan dan puan yang Allah SWT sayangi. Untuk tu kita kena dekat diri dengan Allah SWT. Dekat diri dengan Allah. Tanya khabar mak ayah, keluarga, isteri, anak-anak. Dunia kita ni dah semakin keadaan yang genting kan. Makin hujan makin berat. Kat negara kita ni hujan berat. Dulu kita pertama sekali hilang COVID sampai 1, sampai kosong ke apa, 1 je kes luar negara kan. Sampai dah tak ada kes tu sampai kosong. Sang kita paling tinggi. Lepas tu kita pula keadaan jadi kucak-kacir. Orang semua rasa nak marah je semua sekali. Tak kira apa, semua tengah nak marah. Orang jadi susah. Untuk itu sekarang waktu untuk kita membantu orang lain. Tolong orang lain. Untuk cari orang miskin, cari anak yatim. Boleh insya-Allah kan? Itu tuan kena niat tolong orang lain. Bangun dekat dengan Allah. Jaga solat fardu awal waktu, jangan tinggal solat fardu. Solat fardu awal waktu. Jaga solat fardu awal waktu. Bangun malam, jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Doa supaya Allah kembalikan kebaikan, rahmat. Mudah-mudahan keadaan dapat diatasi. Satu hari masjid-masjid dapat dihidupkan kembali. Sehingga hidup 24 jam dengan amal. Sehingga 24 jam masjid jadi sumber menyelamatkan orang lain. Sumber ni semua. Dah orang susah senang. Ada tempat nak tolong. Sekarang ni waktu dia. Waktu kita semua kena membantu orang lain. Dengan keikhlasan hati. Mula isteri, anak-anak. Tanya khabar isteri. Gembirakan anak-anak. Jangan waktu tu tekan ni marah anak-anak. Ada orang tengah duit tak ada, susah. Marah anak-anak. Sebab dia nampak anak dia tak boleh bagi duit kat dia. Ada orang marah isteri. Sebab isteri bukan bagi projek, tu yang habiskan duit dia. Anak habiskan duit dia. Tak. Jumpa anak-anak, peluk anak-anak. Sampai rumah, peluk isteri, peluk anak-anak. Doa-doa anak-anak kecil kita ni jadi makbul. Peluk dia. Dalam hati kecil dia pun doa, ya Allah, mudahkan rezeki ayah aku. Jadi mudah. Isteri hati kecil dia, ya Allah, mudahkanlah suami aku, ya Allah. Baik dia. Walaupun aku bukan isteri yang baik, tapi baik dia kat aku, ya Allah. Jadi apa jadi? Rezeki suami itu pun jadi berkat, jadi mudah. Ramai orang tak cari doa-doa yang orang-orang yang lemah. Nabi sebut antara doa tak ditolak oleh Allah, doa orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Siapa orang lemah? Orang miskin, anak yatim. Orang-orang yang orang tak ada pandang pun. Dan doa isteri, anak-anak. Dan doa budak-budak. Siapa berpandang? Budak-budak. Budak-budak kalau pegang mic nak azan, pegang dia, budak-budak jangan mic, tutup mic. Budak-budak kalau jalan laju pun orang kata, budak-budak muda-muda, jangan laju-laju jatuh. Kau pelan-pelan, ya Allah terkidik-kidik kau ni kan. Orang pandang rendah. Kau cakap, diam kau budak-budak, diam. Tapi doa anak-anak muda, budak-budak atau anak-anak kecil kita, doa mereka ni makbul. Doa mereka ni makbul. Minta doa anak-anak. Buat majlis taklim kat rumah. Kat rumah hidupkan majlis taklim. Baca Quran, hadis Nabi SAW dengan isteri, anak-anak. Inilah harta kita yang paling bernilai di akhirat nanti. Nabi SAW, hadis surah Ahmad, balik rumah, Nabi pegang keluarga. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi balik rumah pegang keluarga. Sayyidina Hasan Nabi letak kat paha kanan. Sayyidina Husin Nabi letak paha kiri. Letak kat paha kiri, Sayyidina Hasan paha kanan. Tangan kanan Nabi SAW peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi SAW peluk Fatimah radhiyallahu anha. Sambil Nabi cium seorang-seorang, Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Peluk keluarga, cakap, ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Sayang keluarga. Sayang keluarga. Keluarga ni lah doa-doa mereka yang buat kuat. Saya kalau dapat apa rezeki, saya fikir, ini mesti doa mak saya. Ini mesti doa mak saya. Saya kalau dapat apa-apa, saya fikir, ini mesti doa ayah saya. Ini mesti doa ayah saya.
Orang bapak ni. Nak tahu tak masa saya pergi Gaza, saya berdoa. Masa tu kalau tuan-puan nak tahu, Allah ajar saya dah lama tak lalui ujian yang macam panjang begitu. Ada orang cakap saya pergi tu mungkin sia-sia, buang masa lama, tak rancang. Saya rancang. Kalau saya rancang baik kan, siap bincang Wisma Putra masa Datuk Seri Syamudin, betul-betul ikut yang sepatutnya lah, bincang kedutaan Malaysia dekat Mesir. Jadi sebelum pergi semua tu dah diuruskan, nak masuk ikut mana. Perancangan tu dah, insya-Allah dah diatur dengan sangat baik. Maksudnya saya betul-betul rancang. Tapi Allah nak ajar sesuatu perkara yang lebih pada perancangan biasa. Apa dia? Allah nak pergantungan kita kepada Dia. Allah nak pergantungan kita kepada Tuhan, supaya kita tak sombong. Allah nak ajar saya supaya bergantung pada Allah, supaya bergantung kat Dia. Usaha jalan-jalan macam dah dapat dah. Seminggu pertama tak dapat. Tiba-tiba benda biasa jalan, semua lalu jalan yang sama. Tiba-tiba Allah buat tak masuk. 2 minggu tak masuk. Takdir Allah, minggu ketiga, keempat. Sampai masa tu kami mohon melalui kedutaan Malaysia kat Mesir, mohon. Masa dia mohon, dia cakap, Ustaz kita submit je, tapi tak pernah lulus lagi Ustaz. Tak pernah lulus lagi. Kalau ikut jalan ni, tak pernah lulus lagi Ustaz. Dia orang cakap lah, kedutaan Malaysia tak pernah lulus. Tak pernah lulus lagi Ustaz. Tak pernah lulus lagi. Belum pernah lagi lulus Ustaz. Memang kita cuba submit je lah Ustaz. Tapi memang payah lah. Gitulah lebih kurang bunyi. Kita tak boleh nak paksa dia orang untuk luluskan. Memang tempat bahaya kan. Bahaya, susah, mustahil. Yang orang sebut. Tapi tahu tak apa dia? Tiba-tiba lulus. Saya sampai kat kedutaan. Surat pertama daripada Mesir tu lulus. Tahu apa dia? Bukan saya nangis. Saya memang terus syukur. Saya nangis kuat-kuat. Bukan sebab saya tak sabar nak tolong orang. Saya nak buat dengan tangan saya sendiri. Saya kan begitu. Saya nangis kuat-kuat. Syukur saya nangis kuat-kuat. Saya peluk semua tim saya. Saya cium seorang-seorang. Yang datang jumpa saya cium dia orang. Saya peluk. Saya nangis kuat-kuat. Dengan masa tu tak sebelum dapat tu. Sebelum dapat tu tahu tak apa dia? Saya peluk, cium, peluk dia orang. Saya ada yang saya peluk tim saya seorang-seorang, semua nangis kuat-kuat. Tuan-puan kalau dekat situ, tuan-puan pun nangis sekali. Walaupun tak faham kenapa nangis, tuan-puan nangis tengok kita orang nangis je. Semua nangis, kakak, abang, adik-adik semua, kami nangis kuat-kuat. Dan bila kedutaan beritahu kami, masa tu kan, kedutaan beritahu, saya menangis masa saya kat bilik ni. Lepas tu last sekali, tahu tak apa dia, kami nak pergi, ada satu lagi kelulusan kelulusan tentera. Tentera ni, tunggu, tak dapat. Susah. Saya pun beritahu dekat Wisma Putra, Datuk Seri Syamudin, Datuk Ida Murni. Saya beritahu saya terima kasih atas segala bantuan telah diberikan. Allah saja yang membalasnya. Saya benar-benar terharu dengan segala bantuan, sokongan pada saya. Walau saya bukan sesiapa pun, saya terima kasih. Tapi saya kena balik, saya cakap. Sebab saya kena balik. Saya nak type tu pagi sampai malam. Saya type, saya delete. Saya type, saya delete. Saya type je, saya delete. Haji cerita normal. Saya type tu, tahu type siapa? Kat Datuk Seri Syamudin, dekat Datuk Ida Murni. Saya type tu, saya delete. Saya tak suka macam, saya ni bukan jenis orang yang nak mengadu dengan orang ke, saya nak cerita dengan orang besar-besar ni, tak. Saya type, saya delete. Saya type, saya delete. Saya tak nak beritahu lah, biarlah saya tak susah ke orang. Tapi sebab saya rasa bersalah, sebab memang kena balik, sebab dah lama. Dan masa tu saya dapat tahu yang ayah saya lagi 10 hari, doktor kata lebih kurang 10 hari. Alhamdulillah sempat lagi, ayah saya masih ada lagi. Segala puji bagi Allah, walaupun dah tak ni, dah berat keadaan beliau. Saya cakap, saya beritahu saya kena balik, terima kasih, tapi saya kena balik esok atau lusa sebab saya rindu ayah saya. Saya dah tak boleh tangguh. Saya cuma ada ayah dalam hidup saya. Dia pun cakap, kami faham sangat Ustaz buatlah keputusan yang paling baik untuk diri Ustaz. Takdir Allah, pagi esok tu saya pun pergi kedutaan, cakap boleh tak kita jumpa Ustaz yang sebelum balik. Bila sampai kat kedutaan pun tiba-tiba dapat satu rezeki jalan. Tiba baru duduk je, dia kata Ustaz ni sebelah Ustaz ni perisik daripada tentera perisik orang sekian daripada tentera Mesir. Dia orang pun tak pernah jumpa, kami pun tak pernah jumpa. Ada kat sebelah saya. Saya masa tu pandang kanan, saya pandang kiri. Tahu tak apa saya cari? Saya cari tempat nak sujud syukur. Saya nak sujud syukur, saya macam tak tahu nak cakap apa. Masa tu saya memang dah tak ada, macam dah tak nak lah. Saya memang nak balik dah. Masa tu saya menangis kan. Masa tu Encik Syabudin pun nangis juga. Yang ada dekat situ kedutaan pun nangis. Semua nangis. Semua jadi macam keluarga. Semua sekali dekat kedutaan tu nangis. Kalau seorang yang kakak tu kan, puan tu pun nangis. Yang dia duduk kat situ, semua nangis. Jadi, tahu tak salah satu pertolongan Allah? Masa tu saya dah mesej, ada beberapa alim ulama' saya mesej. Banyak main. Saya hadiah-hadiah sikit kan. Macam kata guna untuk madrasah, guna untuk sekian-sekian.
Ada beberapa orang alim saya hadiah, saya call dia orang, saya minta doa. Ramai doakan saya sebelum saya minta pun. Saya berfikir je dia hantar message video kat saya, doakan saya. Ramai sangat doakan. Hadir ulama saya minta doa dia. Kemudian saya cari ada orang miskin-miskin yang pernah tolong. Apa lagi saya nak buat? Saya tanya tim saya apa yang kita belum buat. Kita ada Tok Zul kata kita ayah, mak yang belum call, mungkin dia rindu kat kita. Kita seksa dengan rasa rindu. Siapa yang dah lama tak call ayah, call mak, call. Kami tahu yang boleh tolong kami cuma Tuhan, cuma Allah. Untuk itu, dia sebenarnya Allah ajar sesuatu yang walau saya ada duit. Saya terus terang tuan-tuan, walau saya ada duit. Saya boleh, maksud saya segala puji bagi Allah, saya ada duit nak bayar mana pun, kenderaan apa ke, apa segala kos siapa pun, tim mana pun saya boleh bayar, saya boleh masuk. Tu perasaan dia, saya boleh masuk. Tapi Allah bukan nak tengok berapa banyak duit awak ada. Bukan berapa pandai awak, berapa besar kabel awak ada. Bukan siapa awak, tapi Allah tolong atau Allah tak tolong. Tuhan tolong atau Tuhan tak tolong. Itu sebenar-benarnya. Bila Allah tolong kita, insya-Allah COVID-19 penegara ni hilang. Bila Allah tolong kita, semua orang miskin, anak yatim dibantu. Kalau Allah tolong kita, bantu kita, insya-Allah kita dapat bantu semua yang bunuh diri dalam kesusahan. Kita perlu pertolongan Allah SWT. Untuk dapat pertolongan Allah tu saya sebut tadi, hubungan kita dengan dia, dengan Allah. Bangun malam, sembahyang fardu. Kedua, banyak sedekah pada keluarga, terutama adik-beradik, pada isteri, pada anak-anak, keluarga, orang alim. Ketiga, minta doa-doa orang-orang alim, minta doa orang baik-baik. Minta doa orang baik-baik. Hubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim. Walau banyak fitnah-fitnah datang. Masa saya kat sana, macam-macam fitnah sampai juga. Orang ni bercakap, orang yang macam semua hentam ke cakap. Ramai juga yang cakap bukan-bukan, yang menambah lagi beban saya dan keluarga saya. Kita orang dah susah. Dalam tim saya ni ada 2 orang dapat anak. Dapat anak tu sebab apa? Isteri mengandung, bersalin. Tak sempat tengok isteri bersalin. Seorang tu kena jaga 3 anak. Dengan 2 anak, ada seorang lagi baru dapat bersalin masa dekat Mesir. Ada seorang lagi tengah kami kuarantin ni, isteri bersalin. 2 orang. Ashraf dengan Abang Mizi. Dua-dua dapat anak. Dapat anak. Tak sempat jumpa anak lagi. Seorang tu anak dah tembam dah. Tak sempat jumpa anak. Pengorbanan di jalan Allah SWT. Anak pun tak sempat jumpa. Saya kesian. Saya bagi peluang dia untuk balik. Dia tak pusat kami dengan ustaz. Ustaz balik, kita orang balik. Ustaz tak balik, kita orang pun tak balik juga. Saya kata tak apa, baliklah. Jangan susah. Balik tak apa. Semua tak nak. Saya boleh uruskan semua tiket balik. Dia orang tak nak. Dia tak nak balik. Tahu tak apa jadi tuan-tuan sekalian? Pertolongan Allah SWT. Pertolongan Allah SWT. Itu kita perlu pertolongan Allah. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita saling berkasih sayang. Tanpa mengira agama, bangsa, warak ke tak warak orang tu. Nampak pakaian zahir dia cantik ke buruk, pakaian dia nampak macam soleh ke ataupun nampak teruk ke, macam mana gaya pun, kita kena bantu dan tolong, sayang semua orang dalam dunia. Itu tugas kita. Kita tolong, sayang semua orang. Ustaz Aslin selalu doakan saya, Ustaz Aslin Baharim kat Facebook ni. Ustaz Aslin selalu doakan, banyak doa kita. Terima kasih banyak yang bantu kita. Ustaz lain-lain pun semua sekilah alim ulama, guru-guru banyak yang bantu doakan. Saya tahu sebab tu kita bila buat kebaikan, kita jangan nampak kita nampak pertolongan Allah dengan doa-doa ramai orang. Last tadi tu tak last semua buat dah. Dan last sekali hadiah last tu apa dia? Kenapa? Sebab dapat masuk esok tu. Sebab dia saya beritahu pada semua orang yang saya kena balik sebab ayah saya sakit, saya tak ada pilihan. Bila saya tercakap benda tu je, dan ramai orang mula risau, saya dapat masuk. Jadi saya rasa macam salah satu doa yang kuat juga dalam hidup saya yang boleh masuk tu, doa ayah saya yang tengah sakit. Lepas tu saya macam, bukan saya, bapa saya, ayah saya. Dulu mak saya, doa mak. Doa mak. Dan bila kat Gaza, bukan saya buat, nak cerita, kami dah nak balik pagi tu. Di malam last, lepas tolong. Tiba-tiba ada orang datang bilik ke Kementerian Luar Palestin. Dia suruh kita datang ziarah. Kita kata memang kita nak keluar dah pagi esok, tak sempat ziarah. So pukul 10 pagi, kami keluar 5 pagi. Sebab dia nak keluar masuk ni ada time dia. Sebab tentera nak iring dan kita kebal semua sekali tu ada time. Betul-betul kena ikut time tu. Tak boleh lambat, tak boleh cepat. Betul-betul. Kalau itulah tak boleh ubah-ubah. Tak kedai Allah SWT dan luar Palestin tu, kita cakap tak boleh. Kita tak tahu rupanya dia orang kecil hati sebab tak ziarah lagi. Macam sedih lah. Dia tahu tak apa dia, malam tu, timbalan menteri dia tu, orang kuat tu datang kat bilik. Allah, dia datang kat bilik. Dia datang kat bilik, dia beritahu dia kecil hati kita tak datang. Tapi dia baik, niat dia baik. Bincang ada beberapa projek nak buat. Yang lebih penting tahu tak apa dia? Dia suruh sebelum balik, ziarah dia minta maaf sebab tak dapat sambut masa datang. Orang lain yang sambut, dia ajak datang ke tu. Jadi bila sampai-sampai, ada
ada berapa menteri. Kalau belah Gaza ni, memang dia orang belah situ Hamas kan. Kalau belah sana ni belah Fatah, belah sana dua-dua, masya-Allah. Tak tahu tak apa dia. Jadi menteri-menteri ni semua datang. Ajak datang kat ni esok meeting. Tiba-tiba dapat anugerah tu. Saya bila dapat anugerah, saya selalu bila anugerah bukan anugerah tu yang saya fikirkan. Tahu tak apa dia? Gembira, syukur, terima kasih. Tapi tahu tak apa yang buat saya lebih sayu? Sebab bila sebut nama saya tu AB Irawan Ibrahim Liu. Tahu tak kenapa saya terharu? Sebab nama tu saya jarang sebut pada orang lain. Saya jarang sebut. Sebab kecil-kecil dulu selalu orang ketawa kalau saya sebut nama tu, orang ketawa. AB Irawan Ibrahim Liu. Bila saya baca, saya cakap kat mak saya, "Mak, kenapa nama AB ni pelik sangat?" Saya cakap kat mak saya. Tu nama mak saya bagi dulu kan. Kenapa nama AB pelik sangat, mak? Mak saya cakap kat mak saya. Susah AB nak pergi mana-mana, mak. Bertergeliat lidah orang menyebut. Saya cakap kat mak saya, "Mak, kenapa susah sangat?" Saya dulu susah. "Kenapa susah sangat? Nama pun pelik, mak." Saya cakap, nama pun lain pada orang. Tapi bila dengar nama, saya nangis. Saya kata, "Ya Allah, ini doa mak saya pula. Ini doa mak saya." Ni doa mak saya. Itu tuan-tuan sekalian. Tahu tak orang yang cikgu yang pertama dalam hidup yang selalu buat kita berkat hidup kita? Mak ayah kita. Tu jaga mak ayah dengan baik. Sayang mereka, doakan mereka. Dan kalau kita terpisah dengan mereka, macam saya dah terpisah dengan mak saya, dan saya bakal terpisah dengan ayah saya dalam masa terdekat ni, tahu tak apa yang patut kita fikirkan? Bahawa selepas mati ada kehidupan yang sebenar-benarnya, yakni kehidupan akhirat. Itulah tempat tuju kita dan itulah niat kita dalam berbuat baik. Dunia ni kita akan tinggalkan walau siapa pun kita terkenal mana pun dalam dunia. Mungkin orang ingat kita 1 minggu, 2 minggu, satu hari orang dah lupakan dan tak bantu kita sikit pun ke akhirat. Katalah kita orang paling kaya dalam dunia, bila kita mati, kita tak bawa apa-apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kalau kita ada rumah besar mana pun, kita tak tanam kita dalam rumah kita sendiri. Kita akan pergi tinggalkan dunia, kita akan masuk dalam kubur, kita akan pergi kehidupan yang bukan kubur tu, ada kehidupan akhirat. Dan kat sana yang buat kita bahagia dan sebenar-benar bahagia bila kita menyayangi orang lain. Untuk tu, tolong orang lain, sayang orang. Dan adik-beradik terutamanya, mak ayah, isteri kita, suami, anak-anak, lemah lembut dengan keluarga. Jangan sombong. Antara hadis Nabi, orang yang dimudahkan sekali masuk syurga. Orang yang berlebih kurang dengan orang lain. Lebih kurang orang lain. Jangan pernah dengki orang lain. Jangan pernah dengki sesiapa. Tuan-tuan kalau nak berjaya, saya ingat dulu Datuk Felak Hamzah selalu cakap, kalau nak berjaya, jangan dengki orang berjaya. Jangan pernah dengki. Jangan pernah dengki. Gembira tengok orang kaya. Gembira tengok orang diberi rezeki yang lebih. Gembira tengok adik-beradik kita senang. Gembira tengok adik kita beli kereta baru. Gembira tengok abang kita beli kereta baru. Gembira tengok ayah isteri kita senang. Gembira tengok anak-anak kita senang. Gembira tengok orang kita sayang mendapat apa-apa nikmat. Gembira. Kalau kita rasa gembira, itu tanda Allah bagi rezeki lebih. Tengok bos kita hidup dia lebih baik. Gembira. Alhamdulillah bos kita. Dulu saya kerja dengan orang. Saya tengok, Masya Allah dia ni. Gembira. Tak ada kita dengki. Mokok sedap. Orang kereta besar. Sedap. Jangan macam tu. Gembira. Nanti esok Allah bagi rezeki tu pula pada kita. Esok Allah beri rezeki yang sama pula pada kita. Esok Allah bagi kat kita pula. Tapi jangan dengki. Jangan dengki. Jangan pernah dengki. Kita contoh kan. Siapalah kita dapat rezeki. Pada dulu saya ingat lagi masa tu. Dulu saya ingat lagi. Kalau jangan rasa. Saya dulu masa Ustaz Azhar Idrus banyak ceramah. Semua ceramah Ustaz Azhar Idrus semua saya pergi. Jauh-jauh pergi cari. Saya nak datang dengar. Saya masa tu dengar siapa? Dr. Mazhar. Saya dengar ceramah beliau. Latah Zan. Saya cari dengar. Buka cari. Saya ambil segala ilmu yang saya dengar walaupun daripada jauh. Saya dengar. Saya doa satu hari dapat jumpa beliau. Saya doa masa tu Ustaz Aslin Baharim. Ada Ustaz Aslin je kan. Ustaz Aslin masa tu memang sekarang pun Masya Allah bertambah-tambah lagi. Masa tu masa tengah bukan COVID ni penuh orang dengar ceramah sampai keluar. Tahu tak apa dia? Saya kena parking jauh sangat pergi dengar ceramah Ustaz Aslin Baharim. Jauh. Habib Ali Zainal Abidin ceramah. Saya datang jauh-jauh dengar. Dan semua orang, Ustaz Don Daniel kan. Semualah kat mana-mana negara, siapa pun dia, semua sekali macam duduk jauh-jauh. Kalau saya datang duduk depan, sekali pandang muka. Rasa gembira. Dalam kereta semua berceramah. Kerana saya berhenti tepi jalan, saya dengar. Saya selalu pesan kat adik-adik dan lebih muda pada saya. Saya selalu pesanlah hidup ni, kalau nak berjaya dalam hidup ni, kita kena merendahkan diri kita untuk belajar ilmu. Dan jangan ada sikit pun dengki pada orang lain. Jangan dengki pada orang lain. Siapa selalu buat kebaikan, kita gembira.
Saya ingat masa tu Yusuf Azmi kan, Yusuf Azmi berjuang sana sini. Saya bukan berjiwa apa macam tu. Saya kan jadi terkenal macam saya lah. Yusuf Azmi macam Yusuf Azmi. Tapi masa tu saya pergi ambil minta doa, saya pergi ikut sama-sama. Tu beliau ada ujian, saya pergi ziarah. Saya macam tu, saya macam tu. Jadi tahu tak apa kita ajar, kena belajar dalam hati. Saya pesan di saya sampai sekarang, kita kena selalu bersihkan hati kita dengan orang lain, gembira. Tengok orang berjaya, gembira, sama-sama dengan dia. Ambil doa dia. Kalau tak dapat jumpa, pada jauh doakan dia. Ya Allah, bantulah dia, tolonglah dia. Allah, dia buat baik, tolong dia. Dia tengah berdakwah, tolong dia. Dia tengah berkongsi ilmu, tolong dia. Dia sedang memimpin kepada kebaikan, tolong dia. Ya Allah, tolong dia. Ya Allah. Sekarang bukan waktu untuk kita, saya pun tak tahu nak ungkap bagaimana, nak cakap macam mana. Tapi sekarang ialah waktu untuk kita membantu semua orang. Ni bukan waktu, ni bukan main-main. Ujian datang ni bukan main-main. Bukan kecil-kecil punya ujian. Ni tak kecil. Kalau orang bunuh diri tu tak kecil. Kalau tengok orang tidur dalam kereta tu tak kecil dah. Kalau orang duduk bawah jambatan tu tak kecil dah. Orang duduk kat mana-mana tu bukan kecil dah. Bukan kecil. Orang diuji, lapar, bukan kecil. 2 tahun kita tak boleh keluar rumah. Tak pernah terjadi dalam hidup kita. 2 tahun tak boleh keluar rumah. 2 tahun tak boleh keluar rumah. 2 tahun tak boleh keluar rumah. Dekat 2 tahun. Doktor, nurse, MA semua pakai PPE 24 jam. Saya pakai sekejap jumpa ayah pun saya dah gelisah. Macam tak bernafas, macam nak mati rasa. Tak pakai begitu, pakai lagi. Sekejap je. 2-3 jam saya pakai, saya macam nak mati. Pakai PPE tu. Dia orang pakai 24 jam. Jadi betul-betul tak tahu, kita pun tak faham apa yang jadi. Kita mungkin bukan pakar bahagian tu, mungkin kita faham ke tak faham ke, ada orang diterima, ada orang tak terima. Tapi dia bukan kecil. Tapi siapa yang datangkan semua ni? Ini semua datang daripada Allah. Untuk kita bersatu hati, kita membantu orang lain, kita berdoa pada Allah, kita semakin hargai keluarga. Jangan stres ni datang, ada orang sampai pukul isteri, pukul anak-anak, makin kuat makin hamun keluarga, makin hamun semua orang, makin hamun adik-beradik. Jangan. Ujian ni datang. Dan dalam ujian ni ada 2 jenis manusia. Satu yang berjaya, satu yang gagal. Siapa yang berjaya? Yang menjadikan ujian ini, menjadikan diri beliau menjadi manusia yang lebih baik. Lebih dekat dengan Tuhan, lebih rajin sembahyang, lebih rajin tolong orang lain, lebih lembut hati, lebih jadi manusia yang lebih maafkan. Tapi ujian datang, ada juga orang dia semakin benci orang lain, semakin tak nak buat baik dah. Penat je buat baik, tak payahlah baik-baik ni. Jadi hantu je kita senang kan. Tak payah baik-baik, kita jadi dajjal je senang. Jangan kecil hati. Contoh, jangan kecil hati. Jangan terus buat baik. Hanif kata terus tak buat baik. Kita semua sama-sama. Bukan saya seorang, kita semua sama-sama terus buat baik. Jangan peduli. Macam saya banyak orang hantar mesej, banyak mesej. Orang cakap saya dajjal. Banyak orang tulis saya dajjal. Saya sebenarnya dajjal kata. Dajjal dapatlah sekali kan. Dajjal. Tapi kalau kita baca, tapi saya ketawa je. Orang cakap apa pun sekarang saya ketawa je. Orang cakap dajjal. Sebab daripada tak ada rumah boleh bagi rumah, dia kata. Daripada tak ada air boleh bagi air kan? Dia baca tanda-tanda kiamat. Tak ada air bagi air. Lepas tu yang suka pula semua wanita. Ramai perempuan suka. Dia cakap peminat wanita. Lepas tu boleh pergi mana saja. Boleh masuk Gaza. Ini tak ada lain, ni memang dajjal, orang kata kan. Jadi saya saja gurau tu pun cerita-cerita ni gurau ni bukan ni. Jadi bila orang cakap, saya tak, yang tu memang tak kecil hati lah. Tapi tetap apa dia. Jadi dia boleh buat kita jadi manusia yang dekat dengan Allah, ataupun buat manusia kita yang menjadikan kita ni jauh daripada Allah. Orang buat jahat, kita keji dia, kata dia. Kan? Orang buat jahat, kita kata keji dia. Orang buat jahat, kita keji dia. Orang buat baik sangat pun, kita kata ni mungkin dajjal. Dia kata dajjal ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat disayangi oleh Allah SWT. Banyak orang hantar mesej, dajjal kena saya pula Afandi ketawa tak. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, jadi orang dalam hidup ni, kita cuma nak yang tak apa. Kita hidup untuk hormatan orang. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Kita tak boleh nak tolong semua orang, tapi kita kena bantu tolong seramai orang dalam dunia. Insan tercipta. Ustaz, saya rindu Ustaz. Ramai rindu kan, Masya Allah. Saya pun rindu juga kat Malaysia ni. Mungkin sebab saya rindu tu orang rindu saya, ataupun sebab tuan-tuan rindu, saya rindu Malaysia ni. Rindu, saya betul-betul rindu. Kat sana hari-hari saya tengok kes kat Malaysia, saya geram je. Bukan geram apa, saya memang tak boleh tengok. Saya memang tak boleh tengok. Macam geram tu, macam apa, macam tak boleh. Ni ada tempat tak ada air, kat kampung saya tak ada air. Pula ni orang mesej tak tolong hantar air, orang dah letak baldi depan rumah. Macam tu.
Tu saya kata ada orang kata kena begitu begini. Tak. Bila susah, yang kita kena fikir bukan kita. Bukan yang kita kena fikir masalah hati kita. Tak. Yang kita kena risau, orang tu tak dapat air. Dia 3 hari tak mandi, tak makan, tak minum, nak mandi, nak basuh berak anak tak ada, orang boleh mati tak ada air. Itu yang kita kena tolong. Bukan fikiran kita ni makan terlebih. Kita gaduh-gaduh pun makan 3 pinggan. Kita gaduh-gaduh pun tidur dalam aircon. Kita gaduh-gaduh pun kereta kita sedap. Jadi kenapa Allah pernah tak fikir kenapa kita dapat semua ni? Saya ulang lagi, kenapa kita dapat semua nikmat ni? Pernah tak tanya kenapa Allah bagi kita semua nikmat ni? Kenapa? Bukan kita. Kita pun sedar. Hampir semua kalau kita tanya, kita kata awak pandai lah, pandai berniaga, otak memang bisnesnya bagus. Tak adalah, dia cakap ni Allah tolong, Tuhan. Yang siapa-siapa, pakcik saya yang bukan Islam semua kata ni, pandailah pakcik berniaga, uncle hebatlah berniaga, pandai. Dia kata hidup ni 2. Satu usaha, satu lagi dia kata apa? Satu lagi nasib lah. Ada orang rajin pada kami tapi nasib tak baik. Dia kata apa? Nasib tak baik. Dia kata nasib. Jadi nasib tu apa? Ketentuan Tuhan. Nasib tu apa? Ketentuan Allah. Jadi kenapa pernah tak rasa ini macam kurnia, hadiah pada Allah, nikmat. Kita merungut duduk dalam rumah, kita merungut. Tapi merungut kita makan 3 pinggan sampai gemuk kita dalam rumah. Kita merungut, dalam peti ais kita ada air. Mungkin saya cakap saya merungut, ni air sejuk kat sebelah ni. Air sejuk, kiri kanan air ni. Satu sejuk, satu tak sejuk. Jadi kita merungut, kita diberi rezeki yang banyak. Tapi ada orang, dia merungut tak ada makanan, tak ada minum, tak ada tempat tidur. Orang ni kita ni kena risau. Untuk tuan-puan sekalian, saya tengok kat kampung kita. Dalam kampung kita mesti ada seorang yang tidur bawah jambatan, yang tidur dekat tepi jalan. Tak kisah dia gila ke, dia tak cukup akal ke, dia bodoh ke, dia kaki dadah ke. Dekat setiap kampung mesti ada. Kalau bandar banyak lah, tengok catat, ambil nama dia, tanya khabar dia. Tengok kalau lain macam dari pergi 2-3 orang tanya khabar. Buat sesuatu, report ke tu kampung, tanya sana sini, bantu dia. Buat apa saja, guna apa segala kaedah. Cara ni guna semua. Media ke apa guna, tolong. Macam banyak media-media, Masya Allah, semua tolong orang susah. Dia viralkan susah supaya orang susah cepat dibantu. Sebab dah kita kesiannya dia diviralkan. Tapi tuan fikir dia apa? Bila dah viral tu, ramai orang datang tolong. Semua orang kelang kabut nak tolong. Berebut-rebut nak tolong. Bagus ke tak bagus? Bagus. Sampai berebut-rebut nak tolong. Kita kata malu dia. Dah 3 tahun dia tidur bawah jambatan. Dah 7 tahun dia hidup tanpa air. Dah 12 tahun anak dia umur langsung tak pergi sekolah. Berak pakai gali. Hampir setiap negeri kat Malaysia saya pergi, saya jumpa hampir setiap negeri. Saya jumpa orang yang tidur tak ada air. Berak pakai gali. Hampir setiap negeri saya jumpa budak-budak anak-anak orang Malaysia yang tak sekolah. Tu cari bantu. Budak-budak yang tak sekolah cari. Berapa banyak orang dapat dibantu. Bukan semua orang Ustaz kalau nak bagi rumah, berapa banyak nak bagi rumah. Bukan semua nak bagi rumah. Ada orang memang tak ada rumah. Tapi Ustaz dia ada laki kan nampak macam kuat. Masalah laki yang seorang tu dia tak guna Ustaz. Yalah, kalau dia tak guna, anak dia tu berguna ke tak? Anak nombor 1, 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Dia orang ni Ustaz pandai buat anak je, ada orang cakap kan. Bukan tu soal dia. Anak tu macam anak kita, umur macam anak kita, nasib dia tak sama macam nasib anak kita. Tu nak tolong orang ni, tolong. Nak tolong. Kalau tak nak, doa. Ya Allah tolonglah dia. Kalau orang lain dah tolong, terima kasih. Macam tu. Orang lain dah tolong, terima kasih. Doa dengan Allah. Doa, ya Allah tolonglah dia. Tolong. Tapi jangan berhenti buat baik. Jangan berhenti. Tolong semua orang. Kan? Tolong buat baik. Tolong. Dan bila kita buat baik ni, banyak orang akan dengki, ujian hati. Kita memang tak suka semua orang. Saya pun tak suka semua orang. Tuan-puan pun mungkin ramai juga tak suka saya. Tapi dah kita sama-sama tak suka kan, contoh kan. Tapi kita tak payahlah nak update ke, nak hina orang tu. Cakap simpan. Itu penyakit hati saya. Saya kena istighfar, saya bertaubat, minta ampun. Jadi tuan-puan pun sama dan siapa saja pun sama. Jangan kita keruhan keadaan kita begitu begini. Untuk tuan-puan sekalian, kita niat insya-Allah kita tolong seramai mungkin orang dalam dunia ni. Tolong bantu insya-Allah. Ramai meninggal sebab COVID, ramai kan. Setiap hampir kita kalau KL Selangor ni yang meninggal sebab COVID ni ramai. Kawan-kawan saya ramai yang kena COVID meninggal. Tolong kita bantu, doakan. Terima kasih pada orang-orang yang banyak berkhidmat masyarakat, pada doktor-doktor, pada nurse MA, pada polis, pada tentera, pada masyarakat, pada jiran-jiran, pada banyak NGO-NGO kat luar sana, pada orang-orang yang banyak bantu kan, dan tuan-puan semua yang banyak buat baik secara sembunyi terang-terangan. Allah saja yang balas semua sekali. Allah nampak buat baik.
Allah nampak semua sekali. Banyakkan kebaikan sembunyi-sembunyi. Banyakkan juga kebaikan terang-terang supaya banyak contoh yang baik. Esok kita dah mati, biar dia jadi tinggalan sejarah untuk anak-anak kita ikut. Senang dia nak ikut. Dia nampak bapak dia bahagian jahat je bapak dia tunjuk. Bahagian baik semua dia suruh. Tunjukkan. Teruskan buat baik. Masya Allah. Teruskan buat baik. Masya Allah. Teruskan buat kebaikan. Masya Allah. Saya memang ada mata saya sakit kan. Mata saya merah ni. Doktor kata biar teruk sikit lagi bawa operation kan. Mata saya tu ada dah macam belah kiri saya ni. Nanti nak kena operation mata sebelah kiri. Belum buat lagi. Jadi begitulah. Tu mata saya selalu merah. Orang selalu nampak mata saya merah. Jadi dia orang ingat mata saya tak cukup tidur. Tak, mata saya ni dia kena nanti ada operation. Doa tak, dia dah macam, dia dah memang sesa merah. Kena titik ubat. Kurang sikit merah. Tapi dia akan sesa, memang ada je lah merah tu. Nanti dia akan makin merah. Nanti lagi merah menyala. Masa tu saya dah kena operate dah lah. Kena operation. Jadi tuan-tuan dan puan yang sangat saya sayangi, dikasihi oleh Allah SWT, itu kita kena doakan semua orang. Doa Allah bantu kita. Allah bantu untuk semua alam dunia dalam kesusahan. Kita sebuah keluarga. Tolong kat Malaysia ramai orang susah. Ramai orang susah. Ramai orang dalam kesusahan, kesedihan. Bantu dia, bagi semangat. Kita semua kena jadi pakar. Tak payah tunggu jadi pakar kaunseling, pakar psikologi. Ada kelebihan guna. Siapa yang lain tak ada pun bantu. Bagi nasihat, cakap yang baik. Yang bukan sedekah ni mesti bagi duit, tak. Sedekah ni cakap jadi pendengar yang baik pun sedekah. Pendengar yang baik. Orang tengah ada masalah, pendengar masalah dia. Dengar cerita. Mak-mak ramai tertekan. Wanita-wanita. Suami tak kerja, nak urus anak, semua tak terbayar, itu ini. Dia kena tolong. Tuan-puan kita semua tolong. Setiap orang niat. Saya nak cari seorang budak tak sekolah, saya nak sekolahkan, niat. Saya nak cari satu orang budak tak sekolah, saya nak sekolahkan dia. Bantu dia sampai masuk universiti, bantu dia sampai dia kahwin, bantu dia sampai kita mati. Niat. Saya nak cari ada contoh niat lah. Saya niat, Masya Allah, saya nak tolong, nak cari orang tak ada makan. Saya nak setiap hari saya nak belanja seorang makan. Hari-hari saya nak cari seorang, saya nak bagi makan. Niat. Kalau semua fikir macam ni, banyak orang dibantu. Semua orang kena buat kerja kebajikan. Jangan seseorang, jangan khaskan seseorang. Jangan tu, ni NGO sekian, ini orang sekian, ini orang sekian buat pertolongan. Jadi apa jadi? Ramai orang tak dibantu. Sebab dia cuma seorang. Tapi kalau ada 2 orang, kan lagi ramai dibantu. Seorang boleh tolong 100 orang lah. Hebat sangat dia 100 orang. Tapi kalau ada 2 orang, dapat tolong 200 orang. Kalau ada 1000 orang, berbanyak orang dapat dibantu. Macam mana pandangan Allah kepada kita? Pandangan Tuhan kepada kita? Begitu sayang orang lain. Tak kisah siapa. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bajau, siapa saja yang dia Indonesian, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, Australia, Amerika, Afrika, kulit putih, kulit hitam, coklat, kuning, langsat, apa saja itu, rambut kerinting, rambut lurus, rambut tegak, rambut terpacak-pacak, siapa saja dalam dunia, kita sebuah keluarga. Sebenarnya soal hidup ni bukan soal dia putih atau dia hitam, bukan soal dia tu baik atau dia jahat, bukan soal dia tu dia lembut ke dia kasar. Soal dalam hidup ni, bagaimana kita dapat buat kebaikan dalam hidup ni. Allah tak tanya kenapa isteri kamu baik, kenapa isteri kamu bagus, kenapa isteri kamu jahat. Tapi Allah tanya kamu dah jadi suami yang baik ke belum. Itu soalan untuk suami. Soalan untuk isteri pula, Allah tanya adakah kamu telah menjadi isteri yang baik ke belum. Kamu dah jadi isteri yang baik ke belum. Itu hidup ni. Hidup ni memberi. Hidup ni memberi. Jangan tanya yang bukan dalam kawalan kita. Kita tak boleh nak kawal dunia. Tapi Allah perintah kita jaga diri kita. Kawal apa kita buat. Amalan kita, tingkah laku kita, perkataan kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Terima kasih semua sekali. Saya doakan tuan-tuan semua dibantu oleh Allah, diberkati oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dibantu segala-galanya. Mudah-mudahan Allah terima. InsyaAllah. Terima kasih semua. Dekat Instagram Atikah Amirul Hakimi, dekat Facebook Wan Zainab Kartini. Habis bateri dah Facebook 400. Pensel Choi Wan yang baik, sepupu saya ni, Mastura cousin Choi Wan, Lisa, Nik Nurliana, Syafiq Kasim, Juana Jun. Doakan juga buat ayah saya. Ayah saya sekarang kat hospital. Tadi saya video call baca Yasin kat dia. Tuan-puan kalau sempat kan, hadiahkanlah baca Yasin ke untuk ayah saya, ataupun semain 2 rakaat ke. Doakan supaya Allah mudahkan buat ayah saya. Allah ampunkan dosa beliau, Allah beri syurga Firdaus, Allah angkat segala sakit beliau. Dia kanser kan, kanser perut. Jadi doa Allah mudahkan. Jangan dia ada sakit-sakit lagi. Moga Allah beri perjalanan yang baik. Ni hidup selamat semua sekali, selamat, dan Allah beri yang paling baik untuk ayah saya.
Walaupun kita fikir terbaik, apa yang Allah sentuh tu paling baik. Yang penting Allah kurangkan, berkatkan, ringankan sakit beliau. Nama ayah saya Ibrahim Liu, Liu Yun Pao bapak saya. Liu Yun Pao, Ibrahim Liu. Terima kasih semua sekali. Saya minta maaf tuan-puan kalau ada salah silap. Dan saya minta maaf juga kan untuk ayah saya kan, kalau ada salah silap tuan-puan. Saya lah anak yang buat silap, bapak saya tak ada, tak kenal ayah saya kan. Doakan untuk ayah saya Ibrahim Liu bin Abdullah. Moga Allah terima beliau, Allah sayang beliau. Mudah Allah ampunkan dosa beliau, ringankan untuk beliau semua sekali. Dan saya doa kepada tuan-puan semua yang sakit-sakit, Allah sembuhkan, sihatkan. Yang ada COVID-19 Allah angkat. Ramai keluarga minta doa ni, moga Allah sembuhkan, sihat, tabah, kuat. Semua frontliner Allah kuatkan, Allah tabahkan. Semua yang tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada masalah tempat tinggal, ada masalah hidup, semoga Allah mudahkan semua sekali. Allah mudahkan. Niziania Edi, ini semua keluarga yang dicintai Edi saya, Muhammad Nazri, Bonza, Nur Azuriani, Mustafa, Syam Zainul, Masya Allah. Semua sekali kat Instagram, Rusliana, Marhalim, Sharifah Nurhana, Ikmaldin, Masya Allah, Jerry, Amir, Masya Allah, Sina Cahaya. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.